أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama bertuan merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita memulakan dan memuliakan perjumpaan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang saya mulakan barisan ahli jawatan kuasa Surau Rawdatul Jannah, Taman Siarah Perdana, barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatidah yang hadir, seterusnya hadirin muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafak dan meninggikan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbu Jalla Jalalah, yang maha besar, yang zat yang wajib ada, yang maha mengurus dan mentadbir alam ini, yang maha memandang kita dengan pandangan kasih sayang, yang maha tinggi dan agung, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Tuhan yang baru sahaja kita sembah Dia dengan penyembahan yang penuh dengan sifat tunduk dan takwa. Moga-moga dengan kerendahan dan ketakwaan kita kepadanya, Dia mengurniakan kepada kita kelebihan-kelebihan dan keredaan-keredaan yang datang daripada sifat rahmat dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi dari Dia. Dialah Tuhan pencipta sekalian alam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab seperti biasa, kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'a bihi fi ulumihi fi darain insya-Allah, yang mana kita dah habis pada muka surat 62 dan 63 pada bab sebelum ini, iaitu adabul isti'adad li sa'iris salawat, yang mana adab persiapan diri untuk solat pada waktu malam yang kita dah lihat apa yang perlu kita lakukan di antara maghrib dan isyak. Dan
apa yang dilakukan ketika mana azan dan iqamah, di mana kita murojaah sikit muka surat 62 63 ini. Kata Imam Al-Ghazali, saya ingin berkongsi semula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Abu Daud dalam sunannya, di mana kelebihan antara yang boleh kita ambil ketika mana kita menantikan antara azan dan iqamah, iaitu doa yang boleh kita selitkan, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna du'a bainal adhan wal iqamah la yurada. Inilah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Ini bermaksud bahawasanya Nabi telah menjamin satu jaminan yang begitu beruntung kepada kita yang mengambil peluang. Sekiranya kita mengambil peluang ketika mana antara azan dan iqamah, sewaktu kita menunaikan solat qabliyah, qabliyah isyak tadi, kita dah sampai waktu isyak. Jadi kalau setiap kali adanya antara azan dan iqamah, maka kita jangan lupa selepas kita qabliyah tadi itu, bacalah doa-doa yang kita ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inilah antara kelebihan berdoa, antara tempat-tempat yang mustajab, iaitu la yuraddu ad-du'a, inna du'a bainal adhan wal iqamah la yuraddu. Tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqamah itu. Ini bererti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa kita di antara waktu azan dan iqamah. Kemudian setelah kita solat isyak, apa yang perlu kita lakukan adalah dengan kita mengamalkan, memenuhi waktu kita sebelum nak tidur tadi tu, dengan mengamalkan surah-surah khusus ataupun surah-surah terpilih, seperti mana kalau kita tak mampu nak baca dalam rakaat waktu solat isyak, kita boleh baca di luar waktu isyak, di mana yang digalakkan adalah membaca surah-surah terpilih, kata Imam Al-Ghazali, seperti surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian surah terpilih yang lain yang boleh kita amalkan seperti mana yang kita selalu amalkan, iaitu membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Dan jika kamu berazam untuk bangkit solat malam, yakni solat tahajud, maka akhirkan solat witir. Ini kerana solat witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Dan jangan kita lupa di akhir malam itu, sebelum kita nak tidur ataupun sebelum kita nak balik rumah, boleh juga buat di masjid ataupun surau. Alang-alang tu buat terus pun tak ada masalah, tapi yang afdal baik juga buat di rumah ketika mana di akhir malam, sebelum kita betul-betul nak masuk tidur tadi tu, kita buat solat witir. Tapi kalau kita bimbang, kita tak sempat nak melakukan solat witir, maka buatlah di masjid ataupun surau. Kemudian selepas itu, isikanlah masa dengan banyak bermuzakarah ilmu, bermuzakarah ilmu atau mentelaah kitab. Dan janganlah suka membuang masa dengan bermain-main, bahkan berusahalah supaya kamu dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaan pada hari itu, kerana segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Kalau pagi tadi kita bermula dengan baik, bangun sembahyang subuh, kemudian kita solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha ataupun solat sunat fajar, kemudian kita sambung dengan kita melakukan kerja, kemudian kita solat berjemaah di masjid solat zuhurnya. Jadi kita tak tinggalkan 2 rakaat, 4 rakaat solat qabliyah, yang mana kita dah bincang sebelum ini betapa kelebihannya 70,000 malaikat akan memohon keampunan buat kita. Kemudian solat ba'diyah asar dan solat ba'diyah zuhur, jangan juga kita lupa untuk lakukannya. Qabliyah asar pun ada kelebihan-kelebihannya yang telah kita bincangkan. Dan sehinggalah waktu akhir, waktu malam, ketika mana kita menerima waktu malam yang bertukar daripada matahari, bertukar kepada bulan, yang Allah sahaja yang mampu untuk menukarkan kuasa, di mana kuasa cahaya solar matahari bertukar kepada cahaya kerdipan bintang-bintang dan bulan-bulan yang bercahaya dengan pandangan cahaya yang begitu enak dilihat oleh mata. Maka ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam itu kita jangan akhiri waktu hari tersebut dengan kita tidur dalam keadaan buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali kata, sebelum tidur tadi tu jangan isi waktu sebelum kita tidur tu dengan sembang yang tak bermanfaat, dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa dan maksiat. Wali'udzubillah min dzalik. Kalau seorang itu pada awal paginya beriman, tapi ketika malam harinya pula dia buat dosa, ini lebih parah. Dan kita bimbang takut kita meninggal pada saat itu. Kalau Allah takdirkan kita mati,
mati kita itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mula dah cantik dah. Sebab tu Nabi kata innal a'malu bi khawatimuha. Sesungguhnya setiap amalan itu akan dinilai berdasarkan pengakhirannya. Sebab tu setiap kali sebelum kita nak tidur, pastikan amalan terakhir kita itu adalah amalan yang juga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai budak-budak ataupun bukan budak-budak pun, kadang-kadang orang tua pun yang suka beli, yang suka dengar apa? Yang suka dengar ke earphone ni kan. Kalau bujang, kalau orang yang dah kahwin ni tak tahulah. Tapi kadang-kadang kalau hidup bujang, duduk student kan, sebagai student duduk bekerja, balik bekerja tu kan lepak-lepak minum kawan-kawan, balik tu kan sebelum nak tidur tu dia pasang dekat telinga dia, apa nama dia? Earphone. Pasang earbud. Sekarang ni dah tak ada tali dah. Kan without dengan tanpa tali yang sekarang ni semua wireless kan. Sebelum tidur dia tu suka dengar. Dia dengar lagu apa semua, akhirnya tertidur dalam keadaan yang melalaikan. Elakkan macam ni. Elakkan. Sebab kita bimbang dalam keadaan kalau kita menikmati kenikmatan, melayan perasaan sehingga kita lalai, lupa pada Allah. Apatah lagi kalau lalai kita tidak menunaikan salat fardu isyak dulu sebelum kita tidur tadi tu, maka pengakhiran kita hari tu, kalaupun pada awal pagi tadi kita bangun sembahyang subuh, baik dah, cantik dah, awal pagi dah dapat redha Allah, malam hari tidur dalam keadaan tidak mendapat redha Allah, bimbang. Kalau itu okey lagi, tidur dengan earphone, yang tidur dengan perempuan yang tak sepatutnya yang ditidur, itu lebih parah. Allahu Akbar. Sepatutnya tidur dengan bini dia, tapi dia tidur dengan orang lain. Allahu Akbar. Ini wali'udzubillah min dzalik. Ataupun tidur dalam keadaan dia sepatutnya mendapat keredaan Allah, dia tidur, dia buat maksiat. Maka ini yang kita minta jauh, minta dielakkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, malam ini kita akan sambung tajuk yang berikutnya. Tajuk pada muka surat 64, iaitu adabu an-naum, adab sebelum tidur ataupun adab tidur. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi fi 'ulumihi fid darain insyaallah. Fa idza aradta an-naum fabsut firashaka mustaqbil al-qiblah wa nam 'ala yaminika kama yudja'ul mayyit fi lahdihi. Apabila kamu hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat dan tidurlah atas rusuk kananmu seperti dibaringkan orang yang mati pada liang lahatnya. Nampak? Adab sebelum tidur tuan-tuan, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, kita kena kibah. Kibaskan. Ini ada hadisnya di mana sebelum kita nak tidur, kalau contoh kita bilik kita kan, ambillah selai kain berikat ke kain tuala ke sebelum kita nak tidur. Kita kibah dulu tempat tidur kita tu bagi menghalau jin-jin yang bertandang supaya dia lari. Baca dengan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian hamparkan tempat tidur kita tadi tu. Kalau kita hamparkan cadar tu biarlah cadar itu ataupun tilam itu ataupun kedudukan katil itu biarlah membolehkan jasad kita, tubuh kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu bukan bermaksud kita tidur berdiri. Aduh, orang tidur berdiri, pelik tu kan. Bukan tidur berdiri, maksudnya kita punya rusuk kanan, kita tidur di sebelah rusuk kanan, wajah kita menghadap kiblat. Contoh kiblat sini bermakna tubuh kita ini sebelah kanannya akan tertimpa sebelah kanan tu di sebelah sinilah. Bermakna kepala kita menghadap kiblat sana. Ini adalah sunnah yang pertama. Dan yang kedua, Imam Al-Ghazali sebut, pastikan hamparan toto. Kalau tuan-tuan tidur hotel, pergi homestay, pergi dalam hutan, pergi mana-mana pun, adab sebelum tidur, biarlah sentiasa terpasak dalam diri kita sebelum nak tidur. Pastikan tidur kita tu tidak membelakangi kiblat. Adabnya yang terbaik adalah mustaqbilal qiblah, kata Imam Al-Ghazali. Mana menghadap kiblat. Duduk mana-mana pun, kalau terpaksa tidur dalam kereta sekalipun, biarlah keadaan kita tidur itu, baring itu, biar kita menghadap kiblat. Jadi itu adalah antara adab. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tidur kita ni, persiapan sebelum tidur ni sepatutnya bukan waktu nak tidur tu sahaja kita kena bersiap-siap. Sebaliknya, kata Nabi SAW, sebelum kita tu amalan, sebelum kita tidur tu, adab itu telah bermula sebelum kita hamparkan toto ataupun cadar ataupun tilam. Perkara pertama sebelum tu kena buat apa? Ini saya tambah sikit sebagai info tambahan, di mana sebelum tu kita kena pastikan
makanan-makanan dalam rumah kita, kalau tidur kat rumah lah, makanan-makanan dalam rumah kita ni hadis Nabi, sunnah Nabi sebelum tidur Nabi buat apa? Nabi diceritakan dalam kitab Adabul Mufrad dalam hadis, di mana hadis yang tidak boleh menyakiti hak jiran. Dalam hadis yang panjang itu yang diriwayatkan oleh Aisyah, datang seorang paman bapa saudara kepada jiran baginda Nabi SAW, yang mana bertanyakan tentang keadaan baginda sebelum tidur, bagaimana apa yang Nabi buat. Ketika mana kalau seandainya seorang lelaki itu menolak seorang isteri itu menolak keinginan suaminya. Lalu Aisyah ceritakan apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Mafhumnya, Aisyah ceritakan sebelum tidur Nabi akan tutup pintu, tutup tingkap, tutup pintu, bersihkan keadaan rumah, dan kalau ada makanan Nabi akan tutup makanan tu dulu. Sebab apa? Sebab ini adalah antara adab, di mana kalau ada makanan yang tak bertutup, tuan-tuan, makanan kita itu takut nanti akan diganggu. Bukan diganggu maksud kata nanti kita makan nanti kita jadi kena sihir, tidak. Tetapi makanan itu akan dirosakkan oleh syaitan. Syaitan ni dia akan ambil ruang dan peluang untuk merosakkan apa yang berkaitan dengan umat Islam. Urusan orang Islam dia akan cuba untuk merosakkan dan akan cuba untuk menjadikan sesuatu itu tidak baik dan juga tidak sempurna dalam urusan orang Islam, terutamanya orang yang beriman kepada Allah SWT seperti kita ni. Jadi kita kena beringat dengan syaitan yang akan mencari peluang. Sebab itu Allah SWT jadikan syaitan, takdirnya syaitan ni tugas dia buat apa? Menyesatkan hidup manusia, merosakkan hidup manusia, mengajak manusia buat kejahatan. Tapi ramai orang yang lupa bahawasanya, kalau syaitan ni kerja je nak jadi musuh kita, banyak dugaannya, susahnya nak lawan godaan dan juga dugaan daripada syaitan, talbis iblis ni. Tapi jangan kita lupa bahawasanya dalam keadaan Allah datangkan godaan dan juga dugaan daripada iblis dan syaitan, kita jangan lupa dengan rahmat dan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kalau seorang manusia itu digoda, kemudian dikalah dalam kehidupan dia di dunia ini, dia buat maksiat, dia ikut apa yang syaitan suruh, syaitan hasut dia buat. Jangan lupa dengan tugas Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengampun. Kalau kita terjatuh dalam longkang ataupun dalam lembah kemaksiatan yang penuh dengan najis-najis dosa yang sangat busuk, jangan lupa untuk keluar daripada lembah dan juga longkang najis dosa tadi itu, kerana akan ada yang akan membersihkan kita daripada dosa, iaitu dengan cara jalan pintu taubat. Tugas Allah SWT memberi ruang dan juga memberi peluang kepada kita untuk membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan akibat daripada syaitan tadi. Subhanallah. Allah tutup satu peluang, Allah bagi satu ujian, tapi sebenarnya Allah sedang memberi peluang kepada kita bahawasanya kita hidup kat dunia ni, kalau kita rasa aku ni tak layak dah nak masuk syurga Allah, aku ni tak ada peluang dah nak jadi baik, jangan. Sebab rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala maha luas. Allah sentiasa buka, di mana sampai tahap sehinggalah tergelincirnya matahari daripada barat, barulah pintu taubat itu ditutup. Selagi itu besar mana pun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah penat dan tak pernah lelah mengampunkan dosa-dosa kita. Dia macam ni lah tuan-tuan, contoh Allah Subhanahu Wa Taala ni memang sifatnya maha mengampun, sifatnya maha mengasihani, pengasih. Sebab tu Allah mulakan dalam ayat Al-Quran surah yang pertama, surah Al-Fatihah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak memperkenalkan diri Allah Subhanahu Wa Taala itu, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan Allah yang maha adil, habis kita. Sedangkan Allah memang bersifat maha adil. Kalau Allah perkenalkan diri Allah dengan sifat yang maha adil, kita beribadah sekarang ni takkan layak dapat masuk syurga. Tapi sebab itulah cinta yang paling tertinggi. Ada orang dia kata, aku tak nak jatuh cinta kerana kasihan, kan? Sedangkan cinta yang paling tertinggi adalah berdasar dan bersumberkan, bertunjangkan atas dasar belas kasihan. Tanpa ada rasa kasihan, kita tak akan dapat mencapai cinta yang tertinggi. Sebagaimana Nabi melihat kita sebagai umatnya, Nabi cinta kita kerana cinta yang paling tertinggi pada Nabi, yang Nabi rasa itu adalah rasa kasihan. Sebab itu Allah SWT menunjukkan rasa kasihan dia kepada kita.
Sebab tu ada orang kata, aku tak nak mencintai isteri aku, mencintai kekasih aku kerana kasihan. Sebenarnya cinta yang paling tertinggi adalah sifat kasihan itu. Sebab aku tak nak jadikan cinta aku ni berlandas konon lah, berlandaskan kasihan. Kesian. Sebab sedangkan kesihan itulah cinta yang paling tertinggi. Kononnya nak cinta yang suci, cinta yang betul-betul datang daripada hati, memang aku suka engkau tu kerana hati aku. Sedangkan cinta yang paling tertinggi adalah kasihan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kan, dia paling suka pada hamba-Nya yang paling lemah, paling mengaku diri dia lemah, paling sentiasa nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita kalau kasih pada anak, kita kasih ke anak yang lemah ataupun yang boleh survive dengan diri dia sendiri. Contoh anak-anak kecil kan, antara ramai-ramai anak-anak kita yang paling lemah, yang paling kasihan, yang paling kecil, yang paling banyak buat silap, baru nak belajar berjalan jatuh mengadu pada kita, abah sakit kan, abah sakit, dia berlari-lari, dia jatuh, kemudian dia mengadu dan dia mengaku yang dia tu lemah, dia tak pandai berlari lagi. Kita akan rasa apa tuan-tuan dengan anak macam ni? Kita akan lebih beri perhatian, alah kesian anak abah, nampak? Kita akan membalas pengaduan dan pengakuan itu daripada anak kita dengan kita peluk dia, meh ke abah, meh abah bersihkan mana yang jatuh pasir tadi, buang, kita tiup. Sebab apa? Dasar daripada apa? Atau dasar cinta yang paling tertinggi, kita kasihan ke anak kita. Cuba anak kita kalau yang mana yang dah besar tadi kan, kalau anak-anak yang dah besar tadi, dia jatuh motor pun, kau okey ke tidak? Katanya, balik, kau kenapa ni berdarah-darah ni? Yang besar, yang dah besar, tak ada apa bah, sikit jatuh motor sikit tadi. Sebab kenapa dia tak nak mengadu kat kita? Sebab bila dia dah besar, dia rasa diri dia kuat. Dia rasa diri, aku tak boleh, aku takkan nyusahkan bapak aku. Jadi bila dia tak menyusah, dia rasa tak nak menyusahkan kita, dia tak nak mengadu pada kita, dia tak nak mengaku, dia tak nak menunjukkan rasa lemah dia tu. Maka kita pun, okey, tak sakit ke tu? Kita pun bila anak kita kata kau okey, kita pun tak adalah nak lebih-lebih pun. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala melayan hamba-Nya. Hamba yang paling banyak dan kuat mengaku, ya Allah, aku dilemah, ya Allah, aku buat dosa, aku kembali balik pada dosa aku, ya Allah, aku lemah, ya Allah, aku tahu silap aku. Maka dengan kelemahan yang paling, hamba yang paling kuat mengadu, yang paling mengaku diri dia itu lemah, itulah yang paling Allah kasihan. Maka sebab itu sebelum tidur tadi tuan-tuan, kaitannya dengan tidur adalah kita kena pastikan adab-adab tadi itu kita serahkan urusan kita kepada Allah SWT dengan kita mengikut cara baginda Nabi. Serahkan urusan, tutup makanan, itu antara adabnya. Dah tutup makanan tadi, pastikan kita elakkan daripada sebarang urusan dunia. Ini kebanyakan orang sebelum tidur telefon dekat kepala kan, itulah kuat buat time, itulah berancak WhatsApp, kau nak undi mana ni kan, bila nak balik dapat tak claim duit undi nanti contoh kan. Ni kau nak undi mana? Banyak betul belum nak undi, ada dompet ni cabang ni mana satu, nak undi merah ke biru ke hijau ke pink ke. Time itulah yang nak dekat tidur itulah rancak dan berbuat. Sedangkan kita kena asingkan diri kita dengan dunia 2 jam sebelum nak tidur. Ini ulama pesan. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kata Imam Al-Ghazali tadi apa? Dan ketahuilah bahawa tidur itu seumpama mati dan bangkit, dan tidur itu seumpama mati dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat. Sebab itu ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-An'am tadi tuan-tuan, menunjukkan bahawasanya tidur kita ini adalah kematian kecil, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-An'am ayat 60, dan dialah yang mematikan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah kamu kembali, lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memang dah menegaskan bahawasanya bila kita tidur, yang memegang roh kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama Ibn Katsir beritahu kan, bila kita tidur, roh kita tu dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikira sebagai kematian kecil kan. Kematiannya ada 2, kematian kecil adalah sewaktu kita tidur. Sebab tu ramai orang meninggal waktu tidur. Sebab tu sebelum nak tidur kena buat persiapan seolah-olah kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Antara adab nanti kita akan tengok adalah yang mana Imam Al-Ghazali telah sarankan di sini adalah sebelum kita tidur kita kena ambil wuduk.
Nabi sebelum tidur menggalakkan untuk kita tidur dalam keadaan berwuduk. Kenapa? Sebab kita tak nak menghadap Allah SWT kalau katalah waktu itu malam yang terakhir kita tidur. Bayangkan kalau malam yang terakhir kita tidur tadi itu kita berada dalam keadaan kita tidak suci, tidak bersih. Berwuduk ni tuan-tuan mengangkat diri kita menjadi orang yang bersih daripada perkara-perkara yang lemah yang ada pada diri kita sebagai manusia. Hadas kecil, hadas besar itu kelemahan kita. Sebab kita menanggung beban najis dalam perut ni. Sebab itu setiap kali kalau kita rasa nak takabur, nak rasa riak, lihat balik apa yang kita tanggung setiap daripada kita. Walaupun zahirnya nampak kacak, handsome, bergaya, pakaiannya Louis Vuitton, katalah bajunya Prada, kan, dia punya minyak wangi Boss semahal-mahal minyak wangi, kasutnya pula Gucci, kan, bawalah hiduplah. Kalau dihidup tu dalam keadaan yang seolah-olah macam dia lah yang paling megah, namun dia kena ingat. Dan kita kalau kita nak rasa diri kita megah, kita kena ingat kita sedang menanggung najis. Tong najis ni kita bawa. Dan kalau kita luahkan tong tu, orang sebelah kita tak nak duduk dengan kita. Bau Gucci, bau parfum yang kita pakai yang mahal harganya tadi tu tidak akan hilang, dan tidak akan dapat menandingi bau yang ada kita tanggung dalam najis, dalam tong najis yang kita bawa. Sebab itu kelemahan kita. Sebab itu berwuduk itu mengangkat darjat kita, seolah-olah kita ini sama darjatnya dengan para malaikat, di mana membolehkan kita untuk baca Al-Quran bila kita berwuduk. Kan kita dah ceritakan adab berwuduk sebelum ini. Itu kelebihannya umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi akan panggil umatnya dan akan kenal umatnya min atharil wudu'ihi, dengan kesan wuduk yang ada di anggota tubuh badannya. Sebab itu kita ni tuan-tuan dekat hari akhirat nak bagi Nabi kenal kita adalah dengan kita memperbaiki wuduk kita dan memperbanyakkan wuduk kita. Bila kita baiki wuduk kita dan banyakkan wuduk kita, bermakna apa? Bermakna Nabi nak jumpa umat yang tidak pernah meninggalkan solat. Dan Nabi nak jumpa umat yang akan diberi syafaat oleh Nabi. Nabi hanya akan beri syafaat kepada umat yang Nabi kenal nanti di hari akhirat. Kalau kita mengaku umat Nabi tapi kita tak solat, kemudian kita tak perbaiki wuduk kita, kemudian kita tak banyak sujud kepada Allah SWT, bagaimana kita nak menyangka Nabi mungkin mengenal kita? Sebab itu cahaya itu hanya akan diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya, manusia-manusia yang menjaga wuduk, bermakna umatnya yang sentiasa menjaga solat. Ini maksudnya Nabi beritahu kenapa Nabi boleh kenal dengan min atharil wuduk, dau'uh, dengan bercahaya wajah, tangan, kakinya. Ini kelebihan wuduk. Jadi sebelum tidur kena berwuduk. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir menyebutkan lagi, yukhbirullahu ta'ala annahu yatawaffa ibadihi fi manamihim bil-lail wa hadha huwa at-tawafful asghar. Allah menyatakan sesungguhnya dia akan mematikan hambanya ketika tidur di malam hari. Inilah dia kematian kecil. Bahkan dua jenis kematian ini, yaitu tidur dan kematian sebenar, telah Allah sebutkan dalam satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah kata apa? Allah memegang jiwa orang-orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Waktu orang yang dah meninggal, orang yang dah meninggal, rohnya akan dipegang oleh Allah SWT. Malaikat cabut, roh tu akan naik ke langit. Allah akan pegang roh-roh orang yang beriman dan roh orang yang diazab. Sebab itu Ibnu Qayyim menyebut dalam kitab Ruh, dalam kitab Ruh diceritakan nanti bila kita masuk ke alam barzakh akan dibahagikan kepada dua roh tu. Yang pertama roh minal al-mu'adzibin, dan yang kedua roh yang minal muna'imin. Yang roh li mu'adzibin ni dia akan diseksa di alam barzakh. Dalam kubur tu dia akan diseksa, cungkir balik, seksa balik. Man rabbuka, kan, ma rabbuka boleh, man rabbuka pun boleh. Man rabbuka tu siapa Tuhan kamu, ma rabbuka pun boleh juga, apa Tuhan kamu. Sebab ada kalanya orang ni, orang yang tidak beriman, dia menyembah sesuatu, ma apa. Ramai orang yang menyembah dengan apa Tuhan kamu. Apa ni bermaksud benda pun jadikan Tuhan.
Sebab itu ma rabbuka juga betul, man rabbuka juga betul. Tak kisahlah mana-mana malaikat nak tanya, kan? Kalau ma rabbuka pun boleh jadi juga akhir zaman ni ada orang yang menyembah telefonnya. Telefon ke main mahal daripada harga Al-Quran. Al-Quran yang nak beli tu RM80 paling mahal. Paling mahal pun 100 lebih, kan? Al-Quran yang ada gambar color-color tu 100 lebih juga Tapi dia beli telefon yang dihadap hari-hari tu 7,000, 8,000, 9,000, subhanallah. Lalu dia menghambakan diri dia kepada telefon. Hari-hari menghadap, sujud, sampai sujud pun sujud telefon. Kadang-kadang kita tak perasan kita sedang sujud pada telefon, tuan-tuan. Kan kita banyak tunduk pada telefon ataupun banyak tunduk kepada Allah SWT. Tunduk pada Allah 5 kali je. Tapi kadang-kadang telefon tu menyebabkan orang lebih banyak tunduk kepada telefon. Apatah lagi kalau telefon itu dijadikan sumber rezeki dia. Memang konten, nak kena buat konten, Allahumma'alaikumbillah. Sebab itu kalau orang yang nak buat konten apa-apa saja melibatkan alam media sosial ni, berhati-hatilah. Janganlah sampai hati itu dipegang oleh dunia. Jangan sampai itu yang menjadikan dia hamba dan dia menjadikan itu Tuhan dia. Walaupun itu sumber rezeki, biarlah Allah tetap menjadi Tuhannya. Wala'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-An'am ayat 60-61, dialah yang mematikan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, ila akhir ayat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, barangkali Allah Subhanahu wa taala mencabut rohmu pada malam yang kamu tidur itu, wa takuna wasiyatuka maktubatun tahta ra'sika, wa la'alla Allah ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika fakum musta'iddan liliqa'i bi an tanama ala taharatin wa takunu wasiyatuka maktubatun tahta ra'sika. Dan ketahuilah bahawa tidur itu seumpama mati dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mencabut rohmu pada malam yang kamu tidur itu, maka bersedialah untuk menemuinya dengan kamu tidur dalam keadaan suci dan wasiatmu sudah ditulis dan diletakkan di bawah bantalmu. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali kata, bila kita dah hamparkan tempat tidur kita menghadap kiblat, kemudian kita tidur di atas lambung kanan, rusuk kanan. Ini ada kelebihan, tuan-tuan. Bila kita tidur di atas rusuk kanan seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita punya kedudukan buah pinggang, kita punya hati, kita punya jantung, paru-paru kita tu masuk pada tempat dia. Ini kelebihan yang saintis jumpa. Kalau kita tidur sebelah sini, dia kedudukan itu dia akan jadi cantik. Dia tidak mengganggu sistem organ-organ yang ada dalam tubuh badan kita. Sebab tu sunnahnya tidur sebelah kanan. Berbanding kalau tidur sebelah kiri, dia jadi terbalik. Terbalik bermaksud dia akan tergantung. Saya pun tak boleh nak gambarkan macam mana, tuan-tuan boleh carilah. Kesahihan ini memang telah dibuktikan. Jadi kalau kita tidur belah kiri, itu yang menyebabkan asid banyak, terlebih, terkurang. Jadi pH dalam kita punya badan tu jadi menyebabkan tak balance tu. Pagi-pagi kadang-kadang ada orang yang tersalah tidur sebelah kiri, dia boleh jadi ponding kepala dan sebagainya, angin naik dan sebagainya. Wallahu alam lah. Itu tak boleh kita nak dibuktikan berbanding kita orang yang mengamalkannya sahaja tahu. Jadi baginda Nabi SAW tidur di sebelah lambung kanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali kata kena berwuduk seperti mana yang telah saya terangkan tadi. Dan yang keempat, tulis wasiat. Wasiat ni kena tulis, tuan-tuan. Jadi wasiat ni bukanlah bermaksud kita nak mengasingkan hukum faraid. Wasiat ni kalau nak wasiat tentang harta pun dia tak boleh lebih 1/3. Kadang-kadang orang tak faham. Diingat dengan berwasiat tu dia boleh menyerahkan segala hartanya kepada orang yang dia nak dibagikan, anak-anak yang dipilih. Hakikatnya wasiat hanya terpakai tak lebih 1/3. Itu jangan ingat wasiat ni boleh melebihi daripada hukum faraid. Ini bab faraid lain lah. Jadi ala kulli hal, maksud wasiat kat sini yang Imam Al-Ghazali kata pesan. Contoh kalau kat isteri kita tu kita dah pesan, tak semestinya kena tulis. Tapi kita pesan kat isteri kita sebelum kita tidur tu, yang ingat pesan abang, kok abang mati sok, ada hutang malam tu, kau keluarkanlah duit bayar hutang orang-orang yang sekian. Ingat pesan-pesan yang kita boleh kita tidak membebankan isteri kita contohnya. Ataupun kita pesan abang ada simpan duit dalam hutan sana contohlah. Apa-apa wasiat yang mungkin menjadi rahsia. Jadi kalau kita meninggal mungkin nak memudahkan urusan isteri dan anak-anak kita, maka kita kena beritahu. Jadi sebelum tidur. Sebab apa? Sebab kita confirm tak kita hidup selepas itu. Tidak ada manusia yang boleh jamin. Hatta dalam masjid ni sekarang yang sedang saya kata, saya pun tak berani jamin 10 saat yang akan datang apa yang terjadi pada diri saya. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah pegang. Sebab kenapa nak kena bersedia seumpama kita nak mati?
Sebab waktu tidur itu adalah kematian yang kecil. Sebab itu tuan-tuan, kalau contoh orang yang tidur dalam kematian, waktu dia tidur itulah kematian dia, maka orang itu dia tak sedar, ya Allah aku dah mati. Waktu itu dia akan minta balik kepada Allah SWT. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang lupa, dia lupa nak jaga semayang, lupa nak bersedekah, lupa nak jaga amanah, lupa nak tunaikan haji, nak buat zakat, nak semayang 5 waktu, akhirnya dia akan minta kepada Allah SWT, ya Allah farji' walau tara idhil mujrimuna nakithu ru'usim 'inda rabbihim Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah nampak sekarang ni jelas dah depan mata kami, ya Allah, rupanya mati ni betul. Kami ingatkan tidur-tidur hidup lagi besok, rupanya kita tidur tu kena minta dengan harap, ya Allah engkau yang memegang roh aku atau aku tidur. Sebab itu kita kena memulakan dengan sebelum tidur tu dengan baca doa. Doa yang warid dan juga sahih daripada Rasulullah SAW adalah bismikallahumma amutu wa ahya. Itu lafaz yang betul, yang banyak kita belajar, yang anak-anak kita belajar, bismikallahu ahya wa amut, betul tak? Itu yang biasa, tapi tak ada masalah pun, itu khilaf saja. Nak memudahkan, biarlah kalau anak kita belajar bismikallahumma ahya wa amut pun boleh juga. Tapi yang warid, yang sahih di sisi baginda Nabi SAW adalah bismikallahumma amutu wa ahya. Mati dulu kena sebut. Sebab Nabi kata, dengan namamu ya Allah aku mati, kemudian aku dihidupkan. Kenapa Nabi sebut mati? Sebab sebelum nak tidur tadi tu, dia akan mati. Dia sedang menuju kematian. Nabi sedang menuju kematian ketika Nabi tidur. Sebab itu Nabi menyebut bismikallahumma amutu, dengan namamu ya Allah aku mati. Sebab ketika itu adalah dikira sebagai kematian kecil. Wa ahya, dan kami akan hidup balik. Kalau diizinkan hidup, sebab itu kita sebut waktu kita bangun daripada tidur dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana. Nampak? Ahyana ba'da ma maut, balik pula. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, terima kasihlah ya Allah, tidur tadi tu yang aku mati tadi tu, rupa-rupanya kau hidupkan balik pagi ni. Allahu Akbar. Sebab tu dia kena bagi pujian, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami sementara waktu, dan kepadamu kami akan kembali. Kembali tu bila pula? Malam besok tu pula, nanti kita nak tidur, kena kembali balik kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang meninggal ini kematian kecil. Kalau meninggalnya waktu itu tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau kita meninggal accident tak apa lagi. Tapi kalau orang meninggal ni akhir zaman ni, banyak kematian-kematian yang mengejut. Kematian akhir zaman ni tuan-tuan, syarat untuk mati bukan lagi sakit dan juga tua. Syarat untuk mati sekarang ni tak kira bangsa, warna kulit, umur dan juga usia, tak kira. Budak-budak pun boleh mati, anak kita pun boleh mati, kan? Ditakdir, kalau Allah kata ditakdirkan dalam satu rumah ni, satu rumah ada seorang anak remaja umur 17 tahun. Ini bapaknya sedang sakit tenat. Kalau Allah kata yang akan diambil nyawa, Allah perintahkan wahai malakul maut, datanglah ke rumah ini, ambillah nyawa si remaja 17 tahun ini, sedangkan ayah dia sakit. Adakah malakul maut ataupun malaikat maut akan masuk rumah tu, dia tengok ayah ni sakit, malaikat maut akan naik tak jumpa Allah? Tak ada nak jumpa dah. Ya Allah, aku pergi rumah tu tadi, aku nampak ayah ni tenat, ya Allah, apa kata biar ayah ni mati? Tak ada. Malaikat tak ada kata nak negotiate dengan Allah SWT. Tak ada. Malaikat sami'na wa ata'na, ikut je. Jadi yang akan mati adalah umur 17 tahun tadi. Sebab tu syarat kepada mati ni bukannya sakit maupun tua. Orang muda pun mati. Dan kalau orang mati mengejut, kalau katalah mati di tengah jalan kena accident, bam, baru ni kan bonceng dengan suami dengan isteri kan, habis meninggal, tinggal 4 orang anak. Subhanallah. Nampak macam mana Allah takdirkan? Meninggal waktu itu tuan-tuan, kalau kita saat itu kita meninggal, nanti polis akan datang, dia ambil IC kita, tengok orang ni duduk dekat mana ni, Kota Masai, duduk kat Permas, subhanallah, meninggal dah, kata kan. Waktu kita meninggal tu tuan-tuan, kita nampak roh orang, kita nampak ni orang, polis datang, orang ramai datang umur. Kenapa tu? Cina ke Melayu? Biasa orang tanya kan, kalau insiden Cina ke Melayu insiden, padahal bangsa India pun insiden juga. Kesian kat bangsa India, kena diasingkan. Tapi itu common sense, common question daripada orang kita, orang Melayu kita ni. Jadi meninggal kita waktu itu, polis pun ambil lah isi kita. Si fulan ni duduk, telefon isteri kita, tengok telefon, ni isteri puan, suami puan dah meninggal. Waktu itu tuan-tuan, duit dalam poket kita katalah baru dapat gaji 3,000 dalam poket tu, 1 sen pun kita tak boleh nak ambil dan guna waktu itu. Itulah hakikat kematian. Dan waktu kita dah mati tuan-tuan, akan diusungkan jenazah kita tadi tu, mayat kita tu dibawa, kita nampak, ya Allah nak buat pergi mana ni?
Berhati-hatilah, santunilah aku rasa sakit. Waktu itu kita akan rasa sakit. Orang sentuh sikit, kalau nak mandi, orang tu sentuh sikit pun rasa sakit. Sebab apa tuan-tuan? Hakikat kematian di saat dicabut nyawa kita tu tadi tu. Sayyidina Ali karamullah wajhah memberitahu bahawa sakit kematian ni seumpama 300 tusukan bilah pedang. Allahu Akbar. Kita kalau main api ataupun main nak masak-masak, nak potong bawang kan, potong bawang nak buat apa ni, Maggi goreng. Abang nak buat apa tu, nak masak Maggi goreng, potong bawang, tak perasan terkena lah, pisau terkena tangan sikit je tu, terhiris atas kulit. Allah sakitnya, tak ada mood dah, awak sambung lah, tolonglah sambung, apa nak Maggi goreng telur mata goyang. Minta kat isteri kita kan, tolonglah sambung masak. Jadi kita dah tak ada mood dah, sikit je padahal kena sakit, hidup lagi padahal. Tapi bayangkan kalau 300 tusukan bilah pedang yang waktu saat kita menghadapi sakratul maut ataupun dipanggil keadaan nazak. Nazak ni dalam bahasa Arab iaitu cabut. Sebab tu bila kita nak kata naza'tu asnani, aku telah cabut gigi aku. Nazak ni mencabut nyawa. Sebab itu semakin kita di mamah usia, semakin kita kena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan ihsan, supaya Allah ringankan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sebab apa tuan-tuan? Dalam nak mengeluarkan roh, nak cabut roh kita daripada badan ni, waktu tidur kita tak tahu sama ada kita meninggal waktu tidur ataupun waktu kita kemalangan dan sebagainya. Ketika mana kita dah lama hidup kat dunia ni, dia susah, dia tu seumpama macam pokok. Kalau kita tanam anak pokok kelapa sawit contoh kan, ataupun anak pokok durian musangking, kalau baru usia 1 hari, yang kecil-kecil anak-anak tu tuan-tuan, kita tanam baru kan, besok kita nak cabut, senang tak? Kemain sondang sebelah tangan lah, boleh cabut kan. Tak jadilah nak tanam kat sini bang, kita tanam sinilah musangking tu, kita cabut senang tak? Cabut senang ya. Sebab baru umur 1 hari. Cuba pokok musangking tu dah berbuah, dah hidup 40 tahun. Macam mana nak cabut itu? Meninggal ke pakai cabut pakai tangan saja kan? Kena pakai apa? Kena pakai, sama ada pakai bulldozer ataupun tobang je lah. Tak mahu dah kan? Sebegitulah keadaan roh kita nak dicabut oleh Allah, oleh para malaikat. Kalau umur kita semakin meningkat, begitulah kemasnya ataupun kuatnya roh kita mencengkam jasad. Dan waktu itu kita kena minta dengan doa yang kita kena sentiasa baca tuan-tuan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Biarlah Allah mudahkan ya Allah supaya kita ni keluar daripada roh ni, dicabut dalam keadaan yang mudah. Sikit lagi tuan-tuan sebagai kesimpulan. Dan kamu hendaklah tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa dan meminta ampun daripada segala kesalahan, dan dalam keadaan berazam tidak akan mengulangi lagi sebarang maksiat yang pernah kamu kerjakan. Nanti sebelum tidur tadi tu, kita takut kalau itulah hari terakhir kita, itulah saat kita akan hari terakhir kita kat dunia, maka jangan lupa sebelum tidur bertaubat kepada Allah SWT. Hatta walaupun hari ni kita rasa, aku dah TikTok hari ni, bangun semayang kat masjid, baca Quran 2 muka surat, 2 muka surat pun kan, semayang tahajud, semayang duha aku buat hari ni, kau beli aku buat, balik tadi pula belanja anak, aku pula kirim duit kat mak, apa gaji contoh je lah kan. Tadi pula jumpa orang, aku tolong orang tengah jalan, orang residen, pandai, tadi pula aku bagi tip masa hujan tak order makanan, aku bagi. Rasa baik sangat hari tu. Jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah SWT. Sebab kita tak tahu dosa kita ni kat mana tuan-tuan. Seperti mana kalau kita basuh ikan kan, kita basuh ikan nak makan, nak goreng ni, kita basuh betul-betul supaya ikan tadi tu bersih, baru kita goreng. Begitulah kita ni sebelum nak tidur, sebelum kita nak kembali kepada Allah SWT, biarlah kita basuh dosa kita dengan basuhan yang paling terbaik supaya Allah SWT menerima roh kita di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung pengajian kitab Bidatul Hidayah ni, banyak lagi adab-adab yang akan datang insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahu a'lam bishawab.